Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini cikgu akan kongsikan latihan prestasi yang ada dalam modul ulas bab 4 iaitu kadar tindak balas, rujuk muka surat 5. Okey, latihan prestasi yang pertama, apakah dimaksudkan dengan tindak balas kimia? So, jadi tindak balas kimia merupakan suatu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Jadi daripada bahan tindak balas terhasillah hasil tindak balas. Okey, kalau ada bahan tindak balas saja tapi tiada hasil, itu belum lagi dikatakan sebagai tindak balas kimia. Okey, sebab cara analogi dia, kamu tambah bahan A tambah bahan B, jadi akan terhasillah produk yang dinamakan C. Jadi bahan tindak balas dikatakan A dan B. Hasil tindak balas ialah C. Okey. Jadi kaji situasi di bawah. Seorang murid memasukkan dua jenis lautan garam iaitu lautan kalium iodida dan lautan plumbum 2 nitrat ke dalam sobika. Okey, jadi kalau kita faham tadi dia masukkan dua jenis lautan. So ini dikatakan sebagai bahan tindak balas. Okey. Kemudian dia mendapati mendakan kuning terbentuk iaitu plumbum 2 iodida dan mendakan kuning dan lautan tidak berwarna terhasil. Jadi yang ni dikatakan sebagai hasil tindak balas. Okey. Itu kita boleh kaji daripada situasi yang diberikan. Okey, berdasarkan situasi diberi, jawab soalan berikut. Jadi namakan hasil tindak balas. Jadi namakan hasil dia ialah kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat. Okey, tambah sedikit di hadapan iaitu larutan kalium iodida. Okey, namakan hasil tindak balas. Jadi hasil tindak balas tadi ialah plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Okey, kalau soalan dia tanya, apakah pemerhatian daripada aktiviti tersebut? So, apa yang kita boleh nampak ialah mendakan yang berwarna kuning. Okey, itu adalah pemerhatian. Okey, mendakan kuning terbentuk. Okey, next. Lakarkan graf bagi bahan tindak balas. Okey, jadi kita ingat kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Okey, bahan tindak balas berkurang dengan masa. Jadi untuk graf mesti kita ada paksi Y, di mana paksi Y kita labelkan kuantiti bahan tindak balas. Okey, kuantiti bahan tindak balas dan paksi X adalah masa. Okey, melibatkan tindak balas mesti ada masa. Ingat, kalau bahan tindak balas berkurang, maksudnya kita berlukis graf turun bukit. Jadi ini adalah graf merujuk kepada kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Okey, ingat perlu ada label pada paksi Y dan satu lagi label pada paksi X iaitu masa. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya ialah latihan prestasi Raja 1 menunjukkan pemerhatian yang diperoleh apabila larutan plumbum 2 nitrat ditambahkan kepada larutan kalium iodida. Eksperimen itu diulang sebanyak 6 kali sehingga dengan menggunakan isi padu larutan kalium iodida yang berbeza. Okey, jadi dia tambah plumbum 2 nitrat dengan kalium iodida. Jadi ini adalah bahan yang pertama, ini bahan yang kedua. Maka yang terhasil ialah mendakan yang berwarna kuning. Okey, ditambahkan, diulang balik sehingga menggunakan isi padu lautan kalium iodida yang berbeza. Yang ni kita ubah-ubah. Okey, yang berbeza-beza. Okey, jadi soalan pertama,
Apakah pemerhatian? Ingat, pemerhatian adalah apa yang kita lihat. Daripada eksperimen ini, apa yang kita boleh perhatikan? Iaitu mendakan kuning terbentuk. Okey, mendakan kuning terbentuk selepas dua larutan tersebut dicampurkan. Okey, kalau nak cantik lagi, selepas larutan pelambung nitrat dan larutan kalium aldehyda dicampurkan lebih baik. Tak ada masalah. Okey, mendakan kuning terbentuk. Okey, seterusnya, nyatakan satu inference. Inference adalah alasan. Mendakan kuning terbentuk tu adalah apa? Jadi, mendakan kuning terbentuk itu sebenarnya ialah plumbum 2 iodida. Nampak macam gimana, tapi kita boleh relate daripada contoh situasi soalan sebelum ini. Okey, jadi mendakan kuning terbentuk adalah plumbum 2 iodida. Okey, seterusnya, nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita boleh ubah-ubah tadi yang berbeza-beza? Ya, isi padu larutan kalium iodida yang berbeza. Okey, namakan jenis tindak balas di atas. So, apa dia tadi? Tindak balas kimia, di mana ada dua bahan tindak balas yang menghasilkan hasil tindak balas. Itu dikatakan sebagai jenis tindak balas kimia. Okey, soalan seterusnya. E. Nyatakan satu bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Jadi, kita ulang balik tadi. Bahan tindak balas merupakan plumbum 2 nitrat. Hasil tindak balas ialah plumbum 2 iodida. Dia nak satu saja, so labelkan, namakan satu sahaja. Okey, seterusnya, lakarkan graf bagi menunjukkan isi padu lautan plumbum 2 nitrat terhadap masa. Sekarang dia dah tukar, dah twist dah soalan. Dia tak berikan kuantiti sama ada bahan hasil bahan tindak balas ataupun hasil. Jadi kita kena tafsirkan dekat sini. Lautan plumbum 2 nitrat ni apa dia? Okay, jadi kalau kamu label, nyatakan dengan betul yang ni, tak ada masalah. Jadi benda tu akan menyelamatkan. Kalau kamu tiba-tiba kamu cakap hasil, habis. Okey, jadi ingat, isi padu plumbum 2 nitrat adalah bahan tindak balas. Bila sebut bahan tindak balas, maksudnya dia akan berkurang. Sebab kita guna-guna. Kita gunakan dia, guna dan guna, dia akan berkurang. Jadi pastikan labelkan paksi X dan paksi Y dan paksi X. Paksi X adalah masa, paksi Y adalah isi padu larutan plumbum 2 nitrat. Jadi berkurang, ingat, turun bukit. Alright. Okey. Seterusnya, lakarkan graf menunjukkan ketinggian mendakan kuning terbentuk. Jadi mendakan tu makin meningkat. Jadi paksi Y kita tulis ketinggian mendakan kuning dari segi masa. Jadi kita dapat pertambahan secara seragam lah, linear. Okey. Ini adalah perbezaan antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Jadi cikgu nak ulang balik yang tadi. Sebelum itu kita tengok soalan yang pertama. Ini contoh soalan yang melibatkan bahagian C. Okey, bahagian C. Contoh dia nak adalah persamaan antara tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Jadi kedua-dua tadi ialah persamaannya ialah kuantiti bahan tindak balas adalah berkurang. Kuantiti hasil tindak balas adalah bertambah. Ingat, kalau bahan tindak balas berkurang, kalau hasil tindak balas dia adalah bertambah. Okey. Secara analogi, macam cikgu beritahu, kalau kamu ada tepung nak jadikan di donat. Tepung tu bila kamu dah guna, itu adalah bahan tindak balas. Jadi donat tu makin bertambah. So donat dikatakan hasil, bahan tindak balas tepung tadi berkurang. Itu analogi sahaja. Okey, next B. Nyatakan 4 perbezaan antara tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Okey, tindak balas cepat merupakan kadar tindak balas yang tinggi, manakala tindak balas perlahan merupakan kadar tindak balasnya adalah rendah. Okey, dari segi masa tindak balas, mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap, itu untuk tindak balas cepat. Tindak balas perlahan mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap. Jadi untuk markah ini kamu dah dapat 6 markah. Okey, soalan yang terakhir kita nak membina berkaitan dengan konsep. Okey, menghubungkan dua ciri ataupun ciri sepunya dengan membina konsep. Okey, sekarang tengok rajah 2 menunjukkan beberapa contoh tindak balas cepat. Okey, tindak balas cepat, ingat masa untuk tindak balas lengkap adalah singkat, cepat je. Jadi contoh yang pertama, melarutkan gula dalam air panas.
pendidihan air, pembendakan kalium iodida dan peleburan ais. Okey. Kalau soalan sebenar, dia tak ada bahagian perincian ini. Okey, dia tak ada perincian ini. Jadi, nak tak nak kamu kena ingat. Soalan yang pertama mesti nyatakan maklumat. Okey, daripada dapatan ni apa maklumat yang kamu dapat? Jadi, salin balik sahaja. Melarutkan gula dalam air panas, pendidihan air, pembendakan kalium iodida, dan pelemburan ais merupakan contoh tindak balas cepat. Itu untuk ambil maklumat. Okey, itu satu markah maklumat. Yang kedua adalah nyatakan ciri sepunya. Okey, so daripada tindak balas cepat apa ciri sepunya tadi? Jadi, apa yang kita belajar daripada perbezaan tadi? Kadar tindak balas dia adalah tinggi. Yang kedua, mengambil masa yang singkat untuk bertindak balas lengkap. Okey, dapatlah 2 markah untuk ciri sepunya. Okey, next. Nyatakan satu contoh lain merupakan tindak balas cepat. Okey, so bila yang kedua, berikan contoh lain. Okey, contoh lain. Okey, jadi contoh lain dia apa? Okey, contohlah pembakaran pita magnesium, pembakaran kertas. Cepat bila kamu bakar ni, dia cepat. Jadi tindak balas dia cepat. Okey. Soalan seterusnya, bukan contoh. Yang ni pula bukan contoh, maksudnya selain tindak balas cepat, maksudnya satu lagi, iaitu tindak balas perlahan. Okey, bukan contoh maksudnya kamu cari satu ciri lain, iaitu bukan contoh maksudnya tindak balas perlahan. Apa tindak balas perlahan? Contohnya ialah pengaratan, fotosintesis yang mengambil masa yang lama. Okey. Okey, seterusnya hubung kaitkan. Yang terakhir baru hubung kaitkan 2 ciri sepunya tadi untuk membentuk konsep tindak balas cepat. Jadi gabungkan saja 2 ciri sepunya dengan gabungkan tindak balas cepat ialah kadar tindak balas yang tinggi dan mengambil masa yang singkat untuk bertindak balas lengkap. Gabungkan 2 ciri sepunya dengan perkataan dan. Okey. Jadi itu saja perkongsian daripada cikgu bahagian kadar tindak balas bab 4. Sekian, terima kasih.